Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Mula-mula cuba you all komen boleh dengar ke tidak, sebabnya tak ada mic. Mungkin suara agak-agak tak best sikit lah. Sebab mic-nya tertinggal di rumah. Okay, hari ni tajuk hot sikit musim-musim PKP ni. Semuanya ada di rumah, semuanya honeymoon di rumah. Ada yang ada masalah tak? Okay, tajuk hari ni adalah menopause. Menopause ni sebenarnya menopause ni patutnya kita tak perlulah nak takut ataupun nak susah hati, nak stres, ataupun tak boleh nak terima kenyataan, sebab menopause adalah suatu benda semula jadi. Semua orang akan mengalaminya. Okey, siapa dekat sini yang dah menopause? Kadang orang segan nak cakap dah menopause. Tujuh dah menopause pun, tak ada masalah pun. Okey, menopause bermakna kalau tengok definasi menopause bermakna 12 period tak datang 12 bulan. Maknanya dah setahun period langsung tak datang, ataupun tak datang kotor lebih daripada maknanya 12 bulan. Itu maksud menopause. Jadi orang yang ada kat sini, kalau dia perempuan pun dia kena tengok, kalau dia lelaki pun dia kena tengok, sebab wife dia akan menopause. Dan dia ada juga satu yang dipanggil andropause. Jadi everybody kena tengok. Waalaikumsalam jamiah. Okey. Apa yang belum ada tu? Apa yang nak beli apa tu? Okey. Tadi definisi menopause adalah bila period dah tak datang 12 bulan. Okey. Menopause ni sebenarnya ada perimenopause, menopause, postmenopause. Wah, menopause. Betul ke menopause? Menopause tak ada pause. Okey, sebab menopause tu maknanya period tak ada. Maknanya periodnya di pause. Tu makna menopause. Itu makna kita lah. Sebenarnya menopause tu maknanya period tak datang dah. Tak datang dah lepas 12 bulan. Jadi perimenopause adalah belum, period masih datang lagi. Every month ada datang lagi, ataupun dah mula datang, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. 3 bulan datang, 3 bulan lagi tak datang, ataupun hari datang tak berhenti-berhenti. Itu adalah perimenopause. Maknanya sebelum menopause. Dah mula meragam, itu dipanggil perimenopause. Waktu tu hormon wanita dah mula berkurangan. Jadi period dah mula buat masalah. Itu dipanggil perimenopause. Menopause maknanya period dah tak datang. Period dah tak datang. Dalam masa dia tak datang sampai 12 bulan. Itu dipanggil menopause. Postmenopause bila period dah tak datang lebih daripada 12 bulan. Itu dipanggil postmenopause. Itu hanyalah definasi sahaja sebenarnya. Sebenarnya apa yang berlaku bila kita menopause? Menopause maknanya kita dah menandakan dah kita tak boleh bergandung. Itu je sebenarnya. Yang lain-lain boleh lagi. Yang makna menopause bermakna kita dah tak boleh mengandung, sebab
hormon-hormon dalam badan dah mula kurang, telur dah mula tak ada. Jadi tak adalah mengandung kan. Jadi kalau menopause patutnya freedom. Apa nak takut? Maknanya kita dah freedom, dah tak perlu mengandung-ngandung lagi, dah tak perlu takut-takut. Oh, kalau belum menopause tu kan ada period takut kan, takut mengandung ke, tak dalam period dah mengandung ke. Ramai yang datang jumpa doktor nak check. Umur dah 50 tahun tak datang kotor, cakap, oh doktor, saya ni mengandung ke, nak check. Takut mengandung. Maknanya kalau belum menopause, semua orang takut. Bila tak datang period, takut mengandung. Semua orang tak nak mengandung umur 40 lebih, tak nak mengandung umur 50 lebih. Jadi kalau menopause tu best lah, dah tak period. Maknanya perempuan dah ada freedom, dah tak ada menopause lagi. Waalaikumsalam Kakak Anjung Sri. Okey. Jadi menopause bermakna ovary kita dah tak keluarkan telur. Kenapa dia tak keluarkan telur? Sebab hormon daripada otak kita yang merangsang untuk pengeluaran telur tu dah tak keluar, dah keluar sikit ataupun dah tak keluar, dah tak cukup untuk merangsang ovulation, untuk merangsang daripada keluar telur. Sebab telur tu bila disenyawakan jadilah baby. So bila tak ada telur, tak adalah baby. So kita freedom. Bagus. Sebab menopause ni ada yang menopause semula jadi, ada yang orang yang awal-awal dimenopause-kan. Lagi susah awal-awal dimenopause-kan. Maknanya sama ada dia punya peranakan tu dipotong, jadi dia dah menopause, ataupun ovary dia dah dibuang dua-dua, itu dah menopause secara maknanya dimenopause-kan awal. Ada juga benda tu secara semula jadi dia menopause awal, maknanya itu penyakit, maknanya dia premature menopause. Maknanya menopause juga boleh disebabkan oleh ambil ubat-ubat tertentu. Maknanya ubat-ubat yang menghalang daripada pengeluaran hormon wanita, dapatlah menopause. Contohnya ada orang dia ambil ubat kanser. Ubat kanser boleh merosakkan kita punya peranakan, telur banyak yang rosak, dekat sel-sel dekat ovary rosak, menyebabkan dia tak period dah. Maknanya dia tak ada, maknanya hormon tu dah tak keluar. So dia menopause early. Itu antara menopause yang bukan semula jadi. Maknanya menopause yang dimenopause-kan. Dimenopause-kan tu yang mahal tu, dimenopause-kan. Okey. Apakah tanda-tanda menopause? Sebab ramai yang tanya Dr. Ju, doktor, saya dah tak datang kotor, umur saya 45 tahun, adakah saya menopause? Macam mana nak jawab tu? Menopause ke tidak? Macam mana nak tahu? Yang pertama, daripada simptom lah, daripada apa yang you rasa, apa yang berlaku kat badan you dan apa you rasa. Yang kedua, daripada test lah, kita buat blood test. Sebenarnya you all boleh buat blood test, tengok kan kedudukan ataupun tahap hormon dalam badan kita. Jadi kalau tahap hormon tu dia ada tahap-tahapnya. Kalau perimenopause ada tahapnya, menopause ada tahapnya, postmenopause ada tahapnya, belum menopause ada tahapnya. Jadi kalau you buat blood test tu, tahulah you dah menopause ke tidak. Lagi satu adalah daripada simptom. Simptom-simptom waktu menopause. Apakah dia simptom-simptom waktu bila orang tu nak menunjukkan yang you ada menopause? Maknanya kita boleh agak lah, aku ni menopause kot. Sebab daripada simptom. Apa dia simptom-simptom menopause? Yang pertama, perimenopause lah, maknanya period dah mula tak regular. Kejap datang, kejap tak datang. Dah umur lah. Sebab menopause ni selalunya berlaku berumur umur dalam 50. Dia boleh 40 hingga 55 macam tu. Kalau you dah 45, period dah mula tak datang, you dah perimenopause, dah akan menopause, dah mula meragam. Kalau 50 tahun dah tak ada period, you mungkin menopause. Macam mana nak tahu menopause ke tidak? Of course lah, kita ambil ujian darah. Jadi apakah simptom-simptom
untuk tahu bahawa kita menopause ke tidak. Doktor je tak perlulah nak susah-susah cerita kat you hormon estrogen, hormon androgen, hormon testosteron, hormon progesteron. Tu pening kepala. Kita nak cakap yang semua orang faham. Semua orang faham. Hormon. Hormon ya. Jadi maknanya hormon wanita. Senang cerita hormon wanita. Sebab hormon wanita ada banyak. Jadi you all tak perlu pening kepala. Kalau tu cakap pun, lepas tu korang bukan ingat pun. Jadi senang cerita, hormon wanita dah mula kurang. Bila hormon wanita dah mula kurang, maka macam kita mengandung. Bila kita mengandung, hormon-hormon yang tak pernah wujud tiba-tiba wujud. Dan dengan banyak. Ada hormon yang dikeluarkan oleh kita punya placenta ataupun uri. That's why bila kita ada benda tertentu dalam badan kita, yang badan kita tak pernah ada sebelum ni, tiba-tiba ada, of course lah badan kita terkejut. That's why orang yang mengandung, bila hormon-hormon tertentu yang daripada placenta, daripada baby tu tinggi, maka orang tu akan mabuk, muntah-muntah, letih, pening, loya, sakit kepala sebab ada benda lain dalam badan kita yang meningkat, iaitu hormon-hormon waktu mengandung. Samalah juga bila menopause. Kita dah biasa hidup, let's say hidup 50 tahun dengan ada wujudnya hormon dalam badan kita, naik turun period, naik turun period, naik turun period. Tiba-tiba hormon tu stop, tak ada ataupun mula berkurangan. Jadi dia bila mula berkurangan, maka kita pun terkejut. Badan kita terkejut. Bila badan kita terkejut, apa berlaku? Of course lah, berlaku simptom-simptom menopause. Antaranya period tak betul tadi. Yang pertama tadi, period dah tak regular. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Kadang-kadang bukan period tak ada. Period datang tak berhenti-henti. Sampai sebulan period. Banyak sangat. Dan yang itu yang kadang-kadang belum menopause, doktor menopausekan cepat. Sebab bila period datang tak berhenti-henti, dipanggil dysfunctional uterine bleeding atau DUB, doktor akan potong, buang dia punya uterus. Sebab umur pun dah 50, bleeding banyak-banyak sampai pucat-pucat. Sebab doktor banyak jumpa yang kes macam ni. Kalau kes tak dalam period tu okey, ni period tak berhenti-henti, menunjukkan dia akan menopause. Tapi badan dia tak boleh tahan, jadi period tak boleh berhenti-henti. Dan orang ni selalunya kita bagi ubat untuk berhentikan period yang berpanjangan tu. Kadang sebulan, 3 bulan period pun ada. Yang itu kita bagi ubat untuk berhentikan. Dan kalau ubat tak jalan, apa nak buat dah? Bleeding dah, pening dah, letih dah, sampai pucat, lesi, berdarah saja. Selalunya doktor akan kalau ubat moden ke tak moden ke, semua tak jalan, doktor akan buang peranakannya. Jadi orang tu dimenopausekan cepat. Tapi benda tu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa wanita tu. Itu masalah period bila nak reach menopause. Sama ada dia tak datang period ataupun datang tak berhenti-henti. Dua-dua adalah simptom perimenopause namanya. Maknanya menopause yang akan datang. Belum lagi betul-betul menopause ya. Dia panggil you dah menopause bila you dah tak datang period 12 bulan. Sebelum tu kita akan panggil perimenopause dulu. Okey, simptom yang kedua, because sama dengan orang mengandung, dia muntah-muntah, mabuk-mabuk, tak boleh tidur malam. Orang yang yang nak menopause juga tak boleh tidur malam. Susah nak tidur malam, dipanggil insomnia. Maknanya tak boleh nak tidur malam. Terkedip-kedip lah, malam-malam tak boleh tidur. Orang sebelah dah tidur ngorok-ngorok, yang dia tak ada, dia tak tidur-tidur. Itu juga adalah simptom menopause. Seterusnya mood swing. Selalunya mood swing orang cakap bila orang tu period. Bila period dia mula mood swing. Maknanya mudah nak marah, mudah nak melenting, sikit-sikit melenting. Mood swing juga berlaku kalau you nak menopause. Maknanya kalau you dalam keadaan perimenopause, hormon dah drop, jadi dalam badan kita haywire, badan kita terkejut, jadi kita akan sikit-sikit marah, sikit-sikit melenting. Kalau yang lelaki tu, maafkan je lah isteri tu. Itu namanya mood swing disebabkan oleh menopause. Waktu baik-baik dulu boleh baik-baik, takkan waktu nak menopause biarkan. Kenalah faham. Tapi yang wanita pun kena kontrol jugalah. Mood swing waktu nak menopause. Yang seterusnya letih.
Asyik letih aja. Letih. Jadi nak masak malas, nak buat kerja malas, letih sebab terkejut. Senang cerita kenapa benda tu berlaku, sebab kita terkejut. Okey, terkejut sebabkan hormon tiba-tiba drop. Okey. Seterusnya depression. Macam alah depresnya, stresnya tanpa sebab. Anak tak ada kat rumah pun depres. Anak tak ada kat rumah pun depres, tak ada duit pun depres, banyak duit pun depres. Tak ada masalah pun depres. Rasa macam depresnya kepala otak dia serabut. Itu juga simptom-simptom menopause. Lagi satu, jantung jantung berdebar-debar. Debar. Itu juga adalah simptom-simptom menopause. Jantung berdebar-debar. Okey, yang lain tu sakit kepala. Tak pernah sakit kepala, sekarang asyik sakit kepala je, asyik migraine aja. Kalau yang ada memang ada migraine, makin kerap dia punya attack dia. Itu juga adalah simptom menopause. Jadi kena terimalah. Kena terima kat sakit tu, ambillah ubat kan. Apa lagi? Seterusnya adalah sakit sendi, sakit otot, sakit sana, sakit sini, sakit badan. Itu juga adalah simptom menopause. Okey. Apa lagi? Change or in libido. Maknanya tak ada nafsu seks. Ini yang bahaya ni. Dalam PKP dalam PKP ni, suami ada dekat sebelah je. Korang tak kerja kan? Kita orang kerja. Suami ada dekat sebelah je, tapi tak ada libido. Dah jadi gaduh. Sebab memang betul, sebab banyak sangat yang bergaduh. Yang jumpa Dr. Ju kat sini ada kena tampar lah, bergaduh luka sana ke sini lah, macam-macam. Bergaduh suami isteri. Mungkin disebabkan oleh isterinya tak ada nafsu seks. Jadi lakinya tu kat rumah tak ada benda nak buat, jadi bergaduh. Jadi ramai juga yang macam tu. Jadi kadang-kadang benda ni akan jadi masalah. Apa nak buat? Okey, yang seterusnya vaginal dryness. Maknanya vagina dia kering. Ini paling ramai sebab dia kering, sakit. That's why dia orang tak nak seks. Itu salah satu. Dah lah tak ada libido, sakit pula. Yang itu pun masalah besar. Apa nak buat? Okey. And then lagi satu, tak boleh nak kontrol putih kencing. Asyik nak kencing aja. Itu juga adalah simptom-simptom menopause. Okey. Tadi Dr. Ju dah cakap daripada awal, menopause disebabkan oleh hormon wanita pada wanita tu dah berkurangan dan seterusnya tak ada. Jadi dia ada perimenopause, menopause, postmenopause. Perimenopause maknanya dia hormon mula dah kurang, tapi dia period masih ada sebab ada berlarutan, period tak berhenti-berhenti, ataupun period dah mula tak ada. Yang keduanya menopause bila you dah reach 12 bulan tak ada period. Dan postmenopause adalah dah lebih setahun you all tak ada period, itu dipanggil postmenopause. Okey. Siapa kat sini dah menopause angkat tangan? Angkat tangan. Okey. Macam mana nak diagnose tadi? Dr. Ju dah cakap, diagnose daripada simptom. Kalau you all ada simptom-simptom tu, maknanya you all nak menopause. Nak confirm, pergi jumpa doktor, ambil darah. Pergi poliklinik penawar labis, ambil darah, hormon untuk menentukan sama ada you are confirm confirm menopause atau tidak. Tadi masalah sekarang you confirm tak confirm sama je kan. Cuma orang selalu datang sebab takut mengandung. Itu je, bukan je sebab nak confirm. Memang kalau dah tak datang kotor tu, confirm lah tu mengandung. Confirm lah tu menopause. Okey. Selain daripada benda-benda tu, bila kita dah hormon dah tak ada, masalah besar juga adalah osteoporosis ataupun masalah penyakit tulang reput. Yang ini yang ramai. Wanita yang ramai dapat penyakit tulang reput. Maknanya bila you reach menopause, hormon-hormon wanita dah drop.
dia juga menyebabkan tulang you reput. Yang ini yang ramai. That's why orang yang sakit lutut banyak berlaku lepas menopause. Sakit pinggang banyak berlaku lepas menopause. Ramai yang datang sebab sakit pinggang dan sakit lutut, sakit bahu, sakit leher. Itu semua disebabkan oleh you dah reach menopause. Hormon tak ada, jadi kalsium pun dah berkurangan. Jadi hormon-hormon yang untuk bina tulang pun dah berkurangan. Jadi masalah-masalah tulang akan berlaku. Saya otot-otot pun sakit. Jadi macam mana kita nak menangani menopause? Yang paling penting, kalau ada yang muda-muda kat sini, macam mana supaya kita lambat reach menopause? Ramai kat sini sekarang baru 40 tahun lebih dah menopause. Sebab you all tak jaga badan daripada awal. Untuk lambatkan reach menopause, you all kena sehat. Maknanya sebab menopause ni juga ikut keturunan. Tapi kita tak boleh salahkan keturunan kita. Sebab kalau keturunan kita, mak kita menopause umur 50 tahun, you all pun patutnya menopause 50 tahun. Tapi ramai yang 45 tahun dah menopause sebab you all tak jaga badan. Seperti biasa, orang yang sehat boleh menopause, boleh prolong, boleh lambatkan menopause. Sebab bila menopause, macam-macam tadi kan Dr. Ju cakap, masalah kewanitaan akan drop. Dan juga masalah tak boleh tidur, masalah osteoporosis. Jadi kalau boleh orang nak lambat-lambatkan menopause. Jadi apa nak buat untuk lambatkan menopause? Yang pertama, you all kena sehat. You all kena sehat. That mean you all kena sehat. Maknanya kena jaga apa yang you all makan. Maknanya jangan, kalau nak ni lambatkan menopause, sama juga you all nak lambatkan tua. You all nak lambatkan tua, maknanya you all kena muda saja. Maknanya you all kena ambil benda-benda yang ada anti-aging property. Maknanya you all kena makan benda-benda yang sehat. Buang benda-benda yang jahat, lebihkan benda-benda yang sehat. Maknanya you all kena buang benda-benda yang doktor juga hari-hari cakap. No sugar, no perasa pewarna, pengawet, no smoking. Kalau wanita sekarang ramai yang smoke, kita tak nampak. Sebenarnya Dr. Jun nampak ramai student kat universiti smoke. Dan smoke kita tak sama dengan rokok kita sekarang tak sama dengan rokok tok nenek moyang kita dulu. Tok nenek moyang kita dulu ambil rokok yang tidak ada dalamnya banyak benda lain. Tak ada tar, tak ada apa. Semua boleh jadi. Tembakau tu digentil-gentil saja. Tapi diorang boleh awet muda. Sebab diorang tak ambil benda-benda yang teruk. Makanan diorang sangat sehat. That's why kalau you all nak awet muda, ambillah diet yang sesuai untuk you all. Especially paleo diet. Paleo diet maknanya you all mengawalkan benda-benda yang semuanya sehat. Tak ada perasa, tak ada pewarna, tak ada pengawet, tak ada gula. Diorang akan pakai semua natural gula. Ataupun beras pun diorang ambil beras-beras, yang beras beras perang, yang beras beras bukit lah, beras-beras yang ada fiber dekat luar dia. Banyak ambil buah, banyak ambil sayur-sayur yang mentah, sayur-sayur yang yang tak ada racun. Itu adalah paleo diet. Paleo diet selalunya kalau you tengok, dia orang tak akan pakai tepung-tepung yang jual kat kedai, kat supermarket. Dia orang akan pakai tepung-tepung yang tak ada pengawet, tak ada bleaching agent, yang betul-betul natural. Memang mahal sikit, tapi kadang-kadang kita kena invest untuk diri kita sendiri. Semua orang memang akan menopause, semua orang akan mati. Tapi kalau kita boleh lambatkan, kalau tengok dekat Indonesia, orang-orang yang ambil jamu-jamu tu, dia orang boleh hidup boleh menopause lambat. Bila kita cepat sangat tu, sebab Dr. Ju tengok sekarang ni umur 40 tahun rambut dia semua berguban. Sebab sebab dia aging cepat. Sebab dia aging cepat. Jadi ingat Dr. cakap, salah satu cara untuk melambatkan menopause adalah kita jaga makan daripada sekarang. Kalau you awet muda, maknanya you lambat menopause. Tak ada kena mengena dengan keturunan you.
Sebenarnya tak ada kena-mengena dengan keturunan you. Sebab keturunan Dr. Ju semuanya menopause sangat lambat. Tapi sebab Dr. Ju ambil sebelum ni dah buat kesilapan. Dr. Ju ada rheumatoid arthritis, ambil ubat antitoxic drug, dan antitoxic drug tu yang menyebabkan menopause. Dia bunuh kita punya kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan hormon. Jadi kalau siapa-siapa yang ada autoimmune kat di sini, ada kanser, ada masalah penyakit yang banyak ambil drug, selalunya dia akan menopause cepat. That's why Dr. Ju ajar, kalau kita sakit, kalau boleh demam virus saja, ambil benda-benda natural supaya kita boleh lawan penyakit tu secara semula jadi sebelum kita ambil ubat. Kalau boleh tak ambil ubat, itu adalah yang terbaik sekali. Sebab ubat bukanlah menyelesaikan semua masalah. Yang kalau boleh, badan kita sihat. Sebab Dr. Ju selalu bising, ramai orang dekat sini yang anak dia demam sikit, pergi jumpa doktor. Anak dia sesama sikit, pergi jumpa doktor, ambil ubat yang kuat-kuat. Sepatutnya you all cuba secara natural remedy dulu. Belajar, cari kat YouTube, cari kat mana-mana. Cuba dulu secara semula jadi supaya imuniti anak kita akan meningkat. That's why bila COVID ni ada sekarang budak yang umur baru 12 tahun. Ini adalah rekod lah setakat ni. Ada budak 13 tahun mati disebabkan COVID. Budak tu sehat walafiat, tak ada sakit apa pun, tapi sebenarnya immunity dia drop. So kita kena berwaspadalah sekarang ya. So sekala you jumpa doktor, selalunya doktor akan bagi hormon replacement terapi. Itu maknanya kita ambil hormon. Hormon tu sama ada kita makan, dia ada banyak. Dia kalau jumpa-jumpa pakar, dia akan bagi hormon tu. Dan dia juga ada yang sapu-sapu saja. Itu adalah hormon yang untuk dia kembalikan balik orang tu punya hormon. Sebab kadang itu hanya dibagi pada orang-orang yang ada simptom yang sangat dahsyat sampai dia tak boleh hidup. Sebab Dr. Ju pernah ada patient yang tak boleh hidup. Maknanya bukan tak boleh hidup, maknanya dia terlalu teruk sangat. Dia punya simptom tu, tak boleh tidur malam sampai kurus kering, sampai tak boleh makan, sampai apa, punya teruknya simptom menopause. Kenapa orang ada simptom menopause teruk macam tu? Sebab dia sebenarnya tak sihat. Kalau you sihat daripada awal, you tak akan ada pun simptom menopause tu. Menopause simptom tu sangat-sangat sikit. Sebab kadang-kadang orang tak boleh tahan hot flushes tu. Maknanya dia malam-malam panas berpeluh-peluh. Itu adalah antara simptom menopause. Maknanya malam berpeluh-peluh, ada aircon ke tak ada aircon, berpeluh-peluh. Itu adalah simptom menopause. Jadi kadang-kadang dia tak boleh tahan, so doktor akan bagi hormon-hormon tu. Tapi hormon-hormon tu semua ada side effect. Salah satunya, kalau orang tu dia boleh menyebabkan breast cancer, menyebabkan sakit jantung, boleh menyebabkan macam-macam penyakit lain. That's why Dr. Ju tak advise sangatlah, kecuali you terpaksa ambil, baru ambil. Okay. Ubat-ubat yang lain yang you perlu ambil bila menopause adalah, kalau you depressed sangat, kadang-kadang doktor akan bagi ubat depression. Kadang you osteoporosis, mungkin kita bagi ubat-ubat untuk mengelakkan daripada osteoporosis. Yang paling penting is from your diet. Sebenarnya kita kena sentiasa positif untuk menangani menopause ni. Kalau kita sentiasa positif, tak perlulah nak makan apa-apa ubat. Sentiasa positif, sentiasa happy, semuanya bergantung kepada diri kita. Kalau kita positif, tak ikut hati, kita boleh menangani menopause dengan tidak perlu tidak menderita lah. Dan yang paling penting, kita kena terima bahawa semua orang akan dapat menopause, dan kita kena terima bahawa kita memang dah menopause dengan senang hati. Kalau depression, kita kena rawat depression dengan secara semula jadi. Dr. Ju ada buat video pasal macam mana nak manage depression. Yang boleh pergi bersenam, pertama diet lah. Yang kedua bersenam. Ketiga mungkin buat intermittent fasting. Kemudian buat diet-diet yang sehat. Semua-semua tu boleh membantu. Dan yang seterusnya adalah suplemen.
Suplemen juga banyak membantu dalam menangani menopause ni sebenarnya. Walaupun ada orang yang tak percaya, tapi Dr. Ju sangat percaya. Sebab Dr. Ju sendiri ambil suplemen. I don't have so much, maknanya banyak simptom-simptom menopause. Tak ada pun. Saya tak ada masalah pun. Yang paling penting, jangan rasa diri tu dah tua. Sentiasa happy, sentiasa anggap kita ni muda lagi lah. Janganlah anggap diri tu dah tua, dah tak boleh ni, aku dah menopause, dah tua dah nak mati dah. Semua orang mati kan. Okay, Dr. Ju ada satu benda dekat sini ni namanya kencang ratu. Dia adalah hormon daripada tumbuh-tumbuhan. Dia meningkatkan hormon kita. Dan sebenarnya Dr. Ju ada banyak customer yang ambil ni. Bila dia ambil ni, simptom-simptom menopause tu hilang. Yang dah kering-kering tu dia akan back to normal. Yang hot flushes tu dia akan hilang. Yang tak ada selera nafsu tu dia akan back to normal. Sebenarnya ini adalah formula daripada seorang doktor yang mengamalkan functional medicine, iaitu Dr. Sulaiman. Dan wife dia umur dah 60 tahun pun tak menopause. Dan lawa macam anak dara lagi. So yang ini sebenarnya adalah salah satu daripada suplemen yang sangat bagus untuk menopause. Mungkin ada ramai yang ambil dekat sini, mungkin boleh komen. Sebab daripada feedback lah sebenarnya. Dr. Ju pergi kursus doktor ni kan. Bila dengar tu, betul ke? Bila cuba sendiri, sebenarnya is very good supplement untuk mengatasi menopause. Namanya Kencang Ratu. KR namanya kencang. You all akan kencang. So untuk yang dah menopause, yang ada masalah-masalah menopause, waktu-waktu PKP ni, boleh beli ni sebenarnya. Boleh beli dekat Dr. Ju Wellness. Dr. Ju Wellness besok Dr. Ju akan bagi offer benda ni. Kalau you tengok dekat Lazada, harga dia sangat mahal. Besok you all check dekat Dr. Ju punya Ju Wellness store. Staff Dr. Ju akan share sekejap lagi dekat sini. Dr. Ju akan offer benda ni, suplemen ni esok. Tak boleh nak cakap banyak-banyak kat sini sebab bukan semua orang percaya pasal suplemen. Tapi Dr. Ju believe on suplemen. Tak nak cakap macam-macam sangat lah. Kalau nak tahu pasal benda ni, you all boleh masuk dekat grup Dr. Ju Wellness Wanita. Dekat situ ada cerita banyak pasal suplemen ni. Nak cerita panjang nanti orang marah. Okay, rasanya itu saja. Untuk siapa yang tak tahu, Dr. Ju ada wellness store. Wellness store ada di Ju Wellness Store dekat Awana. Nanti staff Dr. Ju akan share link kat sini. Dekat store tu Dr. Ju ada jual juga emas ni. Emas ni. Sebab Dr. Ju kena tipu sebelum ni. Asyik beli emas tak dapat dah sebulan tak dapat, bayar dah habis duit tapi tak dapat. Jadi Dr. Ju ada kawan dan dia bekalkan emas ni. So siapa yang nak beli boleh pergi cari dekat store Dr. Ju. InsyaAllah tak lama lagi Dr. Ju pun ada hand sanitizer. Kita nak bantu orang, dan yang datang klinik Dr. Ju, lepas ni Dr. Ju akan bagi free mask dengan free glove, free blood test. Untuk yang kencing manis boleh free blood test. InsyaAllah minggu depan kita akan bagi offer untuk pesakit-pesakit yang datang ke klinik Dr. Ju. Okey, itu saja daripada Dr. Ju hari ni. Salah silap, maafkan. Kalau ada apa-apa soalan, you all boleh tulis kat situ. Bila Dr. Ju free, Dr. Ju akan jawab. Okey, InsyaAllah nanti bila ada free masa, besok lusa Dr. Ju akan cerita topik lain. You all boleh suggest dekat sini topik apa. Mungkin satu hari kita akan buat Q&A, live Q&A. Everybody boleh tanya, Dr. Ju akan jawab. Okay, Dr. Ju juga ada kelas-kelas online sebenarnya. Dr. Ju ada kelas CKD, Chronic Kidney Disease. You all boleh check dekat Awana, dekat website Dr. Ju.
Dr. Ju ada kelas CKD online, kelas Chronic Kidney Disease online. You all boleh join. Anda boleh belajar macam mana nak reverse kidney disease secara semula. Jadi supaya you all tak payah pergi buat dialysis. Jadi you all check up kat situ. Boleh juga, kita juga ada kelas untuk obesity online. Sebab sekarang PKP, you all tak boleh datang klinik Dr. Ju. So kita buat online. Online lebih jimat. You all tak perlu ambil hotel, tak perlu bayar tol, tak perlu bayar minyak. Dan kita bagi harga separuh harga. You all boleh check dekat Dr. Ju punya website. Kita ada kelas CKD, Chronic Kidney Disease. Kita ada kelas autoimmune disease. Kita ada kelas gastritis untuk orang-orang yang gastrik, yang tak boleh baik pun. Dan dari kelas obesity. Tak silap lah, you all check apa-apa kelas yang Dr. Ju ada, you all boleh join. Nanti kita jumpa kelas tu secara virtual. Dr. Ju akan ajar you all. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.